Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita sebagai biasalah. Jadi setelah daripada kita khitamkan akidah yang dituliskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala sebagai aqidatis salaf, kita telah tamat akan itu kitab pada beberapa hari yang telah lepas. Maka biiznillah ta'ala pada malam ini kita nak buka kitab barulah pula. Sakut paut dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kali ini insya-Allah kita nak kecaklah, yakni daripada tulisan yang dikemukakan oleh umat Islam oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Dengan tidak ada syak, kata Imam Ahmad adalah Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pesan kepada orang Baghdad sebelum daripada dia nak keluar tubik daripada negeri Iraq menujukan kepada Masr sebagai tempat kediaman yang terakhir bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Dia kata, aku pesan kepada puak mung semua, orang-orang Iraq yang ada dari kawasan ning, ada dari negeri ning, suruh ihtimam, ambil penting. Marilah belajar, marilah menututi dengan ilmu dengan Imam Ahmad ibni Hanbal. Maka akidah Imam Ahmad ibni Hanbal ni, ataupun iman yang dituliskan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal, kali ni insya-Allah kita akan dengar daripada perkataan imam sendiri. Nah, kita akan dengar daripada kataan imam sendiri supaya kita tak jadi putus fahamnya kita dengan ulama salaf. Kerana kita rakyat dah kata jalannya kita adalah jalanan yang bawa data oleh ulama-ulama is-salaf. Maka kita usaha pilih kitab-kitab ulama salaf itu, mari baca, buat muqarrar, buat pengajian bersama-sama dengan umat Islam kita di tanah air kita ni, supaya kita jadi puas hati apabila dengar kitab-kitab umpama tu, perkataan umpama tu, jadi kita boleh bersatu jalan dengan mereka. Jadi Imam Ahmad ni dia tulis satu kitab nama Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah fima syakkat fihi min mutasyabihil Qur'ani wa ta'awwalathu 'ala ghairi ta'wilih. Allah, jomel kitab ya tak nama tu, yang dituliskan oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Ahmad ibnu Hanbal. Ma'ruf lagu tu lah. Sebenarnya dia nama ayah bagi dia tu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang beranak pada tahun 191 Hijrah dan meninggal dia pada tahun 241 Hijrah. Itulah umur Imam Ahmad kita rahimahullah ta'ala. Kerana gapokah sebab kita nak bacanya kitab ni kepada umat masyarakat? Kerana kita tengok kata akidah salaf ini adalah akidah yang benar. Satu dah situ. Yang kedua, akidah ni adalah akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada syak dah. Dan akidah ni lah akidah yang berjalan di atasnya oleh para sahabat Nabi semua, dan tabi'in dan atba'it tabi'in. Itu dia. Jadi berasa kata kita kena dengar daripada perkataan-perkataan tokoh-tokoh ulama hak pesen-pesening lah kata. Kerana hak lain tu kita duk dengar banyak dah. Nah, nak kata hak tu hak ni kita duk dengar sama-sama dah. Maka kali ni kita nak cuba dengar tengok kata risalah yang dituliskan oleh Imam Ahmad ni. Cuba kita nak kecak katik kata lagu mana dia tulis mari. Sebenarnya perkara ni mari timbul lama dah kitab ni bukan baru-baru, tapi jarang orang nak ambil buat baca. Dengan beberapa sebab kerajaan ratik, orang ratik ke maslahat ratik, bergotu-bergoni ratik, banyak perkara lah hak dak jadi sebab-sebab tu. Tak boleh kita nak ambil, sedangkan orang alim pandai nak boleh baca sanad sambung sampai ke Imam Ahmad ni bukan seorang dalam dunia ni, bukan seorang, banyak sekali-kali lah. Tu maka dengan sebab tarik ke umpama apa yang kita sebut saat ni tu jadi satu cetuh ke kata kita nak dengar daripada Imam Ahmad ratik sampai ke Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri pun kata aqidatu Imamil Mubajjal Ahmad ibni Hanbal. Pegangnya aku, iaitu pegangnya yang dipegangkan oleh imam yang diagung, yang dimulia, iaitu Ahmad ibni Hanbal. Tu dia. Maka kitab ni orang salah kita di luar-luar negara, di mana-mana tempat pun orang pakat ambil baca lah. Walaupun
lagu mana pun orang ambil baca. Walaupun orang nak kata gitu, kata gini, moga ya payah gitu, ya tak biasa dengan akidah salah tu, jadi payah, jadi berasa kata apa nama kata tak sedap lidah lah. Tu perasa tu mula-mula. Tapi kalau kita duk mengaji, belajar sokmo ni, insya-Allah tak ada gapo. Akidah ni adalah akidah betul. Hak benar-benar daripada Quran, benar-benar daripada hadis, benar-benar daripada perkataan ulama salaf. Kerana ulama salaf ni orang hak kama dia pun aku ke ilmu dia, kata ya alim. Salah satu daripada tokoh Imam Pak pula dia ni. Tapi golek kita duk mengaji bab fiqh saja. Nah, mengaji bab fiqh saja, tak ada mengaji mana bab pegangnya mereka. Hak sambung sanad kepada mereka tadi itu kita jarang nak dengar. Maka saya nak akak kata kita pakat mai dengar lah. Sekali-sekala kita pakat dengar. Tak usah duk jadi payah lah kita nak. Kita buka telinga kita, dengar tengok akidah salah ni balah mana hak sungguh. Balah mana hak sungguh-sungguhnya. Kita ni ambil ni mana kata tebal boleh kira jugalah. Tapi tak apalah dah. InsyaAllah kita akan jalan lah. Walaupun sikit sekali pun tak apa. Tebal pun kalau kita duk mengaji semua ya habis. Kitab ni semua 383 muka. 383 muka. Nama kita Ar-Raddu 'alal Zanadiqah wal Jahmiyati fima syakkat fihi min mutasyabihil Qur'ani wa ta'awwalathu 'ala ghairi ta'wilih. Ni kitab tu lah. Maka cuba kita carilah kitab ni. Kalau siapa dia nak pun boleh juga hubung dengarlah dengan majlis kita tu, ada ahli nanti duk cara bab dia tu. Jadi kitab ni kita nak tengok pada halaman yang kelima dulu malam ni. Halaman yang kelima dulu malam ni biiznillah taala. Mereka yang mengakukan terhadap ini kitab, qalu fil kitab, mereka yang aku terhadap ini kitab. Berkatanya qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkatanya Syekhul Islam di dalam kitab Dar'it Ta'arud juzuk pertama muka 221. Dia kata lagu mana? Dia kata walihadza qala al-Imam Ahmad fi awwal ma katabahu fi ar-radd 'ala az-zanadiqati wal jahmiyah فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, dan bagi ini masalah pegangan ni, iman ni, berkatanya Imam Ahmad pada awal kitab yang dia tulis akan dia di dalam sebuah nama kita Raddi al-Zanadiqah, nak menolaknya orang yang pura-pura beriman dan Islam dan orang Jahmiyah pada masalah agama yang mereka itu buat kemusykilan padanya daripada kesamaran Al-Quran, daripada kesamaran Al-Quran. Quran ya tak ada sama, tak ada kesamaran, tetapi kesamaran itu datang mari balik seorang manusia yang beriman dengan cara pura-pura. Dan dia itu mentakwilkan akan mutasyabihatil Quran tadi itu di atas ketiadaan apa hak orang takwil. Makna takwil di sini makna tafsir. Makna kata ia tafsir lain daripada apa yang ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, yakni ulama salaf mentafsirkan. Mimma katabahu fi habsihi, termasuknya kitab kita nak ngaji ni daripada perkara yang telah tulis akan dia oleh Imam Ahmad ibn Hanbal pada masa habsihi, pada masa dikena penjarakan. Mana Imam Ahmad itu dikena penjara, masa itulah dia tulis. Kitab ni siapa ratik sebut?
wa qad dzakarahu Khallal fi kitabis sunnah. Dan telah sebut oleh Imam Khallal, salah satu daripada orang riwayat salah seorang daripada anak murid yang meriwayatkan ilmu daripada Imam Ahmad ibni Hanbal. Mana kata ilmu Imam Ahmad ibni Hanbal melalui Khallal inilah. Dia sebut akan ini kitab di dalam kitab As-Sunnah. Dan Qadhi Abu Ya'la dan Abu Fadl At-Tamimi dan Abul Wafa Ibnu Aqil wa ghairu wahidin min ashabi Ahmad. Dan bukan seorang dak lah daripada pengikut-pengikut jalanan mazhab Imam Ahmad ibni Hanbal. Dalam masalah pegangnya satu sahaja Imam Pak. Tetapi dalam masalah fiqh furu' syariah dia berlainan ijtihad. Itu nak kita faham. Walam yanfihi ahadun minhum anhu. Ulama yang kita sebut tadi itu tidak menolak seorang pun terhadap ini kitab yang dia kata sabit daripada Imam Ahmad ibni Hanbal. Mudah kita faham daripada perkataan yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, kata kitab ini adalah datang mari sungguh daripada mana? Daripada tulisan yang dikatakan oleh Imam Al-Mubajjal Ahmad ibni Hanbal. Ini tokoh-tokoh ulama hak aku akan ini kitab. Maka orang mana duk main nak gonje akan ini kitab hak nakirah, tak ada terjemuh dalam sejarah langsung. Hak tu tak kena buat kira dah. Nampak tu tak? Kita nak buat kira orang hak adanya keilmuan, kepakaran sungguh. Orang hak ada kebolehan sungguh, ahli ilmu sungguh, bukan pura-pura dakwa-dakwa tu bukan. Ni dia. Seumpama Khallal, seumpama Abul Fadl Tamimi, Abul Wafa Ibnu Aqil dan Qadhi Abu Ya'la dan sebagainya. Ni makna kata tokoh-tokoh ulama yang ada jaksa di dalam mazhab Hanbali dengan cara khusus, dan tokoh-tokoh ulama yang ada jaksa di dalam agama Islam dengan cara umumnya. Itu satu pengakuan. Yang kedua, waqala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkatanya, ini panggil kata akuan ulama dalam mazhab dia ni terhadap ini kitab. Kita nak gapo-gapo wika aku, katalah we ada akuan daripada sama-sama ulama dia tu. Lalu Ibnu Qayyim kata qala al-Khallal, ambil pada jalan Khallal juga, katabtu hadzal kitab. Khallal kata aku tulis akan ini kitab. Makna aku salingkan akan ini kitab ni, kalau bahasa kita agak Protestan lah, taswir. Tak kesan bahasa sia. Tu masa dia kena tulis dengan tangan, moga alat-alat canggih tak ada lagi pada masa tu. Waqad katabtu hadzal kitab. Kitab apa? Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, Ar-Radd 'ala az-Zanadiqati wal Jahmiyah min khatti Abdullah. Masya-Allah. Makna kata aku ni Khallal kata tulis akan ini kitab. Kitab apa nama? Kitab nama Ar-Radd 'ala az-Zanadiqati wal Jahmiyah. Nak menolakkan fahaman-fahaman orang pura-pura beriman, kata dia tu orang beriman, dan orang Jahmiyah daripada khat tulis Abdullah Abu Abdurrahman, Abdullah anak Imam Ahmad ibni Hanbal. Dia ada jaksa banyak dalam agama kita, sehingga siapa dia mentolakkan dia, ada puak-puak Jahmiyah ni tolaklah Abdullah ni anak Imam Ahmad ni, tapi dia tak kuasa nak tolak Imam Ahmad. Seolah kata Sabaiyah tolak sahabat, ia tak kuasa nak tolak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebenarnya tolak sahabat tadi itu kenapa? Kerana dia nak membantahkan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ia tahu dengan cara jelas orang hak sebar agama Nabi, dia sahabat. Mereka ini tahu dengan cara jelas orang yang sebarnya ilmu ayah dia iaitu Imam Ahmad kena pada Abdullah.
Maka dia nak buat lagu mana? Dia nak tolaknya ilmu hak bawa datang oleh Imam Ahmad, kena menjatuhkan Abdullah anak dia sebagai rawi seorang sahaja daripada ayah dia, daripada pitunya lah yang mensebarkan ilmu Imam Ahmad kepada ini alam, ini dunia. Ini tepat orang hak ngaji kena insaf, kena ada sifat kesedaran dan faham apa yang mereka itu tuju dan kehendak. Daripada kalangan ahli bid'ah wal ahwa yang nak menolaknya ilmu agama yang Imam Ahmad itu bawa datang kepada ini dunia dengan titik peluh dia, dengan kesabaran dia, dengan pengorbanan dia, dengan keberanian dia, dengan teguhnya pendirian dia dan sebagai-bagai daripada saham-saham yang Imam Ahmad ibn Hanbal itu kemukakan kepada umat Islam. Dia tak kuasa nak tolak Imam Ahmad sebab orang pakat terima belaka. Dia memikir kata lagu mana kita nak menjatuhkan ilmu Imam Ahmad, pasti kena berjatuh orang yang sebar ilmu. Menepati hak tu lah. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun al-fatin. Kita kena dare dengan dia. Dare dengan rancangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala umpama tu. Wa katabahu Abdullah min khatti abihi. Abdullah tadi itu tulisnya daripada tulis saya, nakal tulis saya daripada tulis saya hak ayahnya. Seolah kata dia tulis mari itu, dia tengok hak pak dia tulis, ayah dia tulis, dia tulis. Khalal kata aku tulis daripada khat hak Abdullah ibni Imam Ahmad ibni Hanbal itu tulis. Ini adalah bernakal mari kepada kita dengan cara bersanad. Lagu tu kalau orang kata nak sanad, ni sanad kita salah tak kena bimbang, ya ada semata. Wa katabahu Abdullah min khatti abihi, dan telah menulis akan ini risalah oleh Abdullah daripada khat tulis abihi ayahnya. Wahtajja qadi Abu Ya'la fi kitabihi Ibtal at-Ta'wil, dan berhujah oleh qadi Abu Ya'la di dalam kitab Ibtal at-Ta'wil. Kitab Ibtal at-Ta'wil satu kitab yang Qadi Abu Ya'la tulis ni untuk nak talakkan muskil athar bagi Ibni Fawrak. Kerana Ibnu Fawrak ni muawwil lah. Ya ta'wil habis licing ayat Quran. Ta'wil habis licing akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah berimeh. Lalu bangunnya Qadi Abi Ya'la ni nak membantahkan akan itu kitab, dia tulis kitab Ibtal at-Ta'wil. Walaupun di dalam kitab ini adalah riwayat-riwayat yang imam bawa datang mari tapi tak sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bawa datang mari untuk nak riwayat kata ada orang kecek, tapi babul ihtijaj, bab kita nak berhujah dengan mana-mana perkataan yang sandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat, wajib kita kena tahrikan dia. Dalam arti kata kita kena membersihkan sungguh kata ulama itu riwayat daripada sahabat ke, riwayat daripada Nabi ke, kita kena cek pula sekali lagi. Ukur tengok dengan hadis hak sahih, ukur tengok dengan Al-Quran, dan tengok kepada riwayat-riwayat yang orang itu nakalkan itu perkataan kepada umat al-Islam. Fima naqalahu minhu an Ahmad, bima naqalahu dengan perkara, mana dengan isi kandungnya kitab yang telah pindah akan dia daripadanya, daripada pindah akan ibarat kitab tu daripadanya, yakni daripada anak dia Abdullah tadi hak dia tulis an Ahmadah, daripada ayahnya Ahmad ibn Hanbal. Tu ulama duk riwayat mari. Wa dzakara Ibnu Aqil fi kitabihi, dan telah sebut oleh Imam Ibnu Aqil, tokoh mazhab Bali lah puak ni. Dia nak riwayat tentang pegangnya Imam Ahmad tu, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah tu, di dalam kitabnya ba'da ma fihi an Ahmad,
setengah daripada isi kandungnya yang ada di dalam kitab itu yang ambil nakal daripada Imam Ahmad ibni Hanbal. Wa naqala minhu ashabuhu qadiman wa haditha. Dan telah memindah daripada Imam Ahmad ibni Hanbal yang dia tuliskan akan ini risalah tu oleh pengikut-pengikutnya ashab dia qadiman wa haditha, dulu dan kemudian. Wa naqala minhu al-Baihaqi wa azahu ila Ahmad, dan menakal daripada mana, yakni daripada itu kitab oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dan Imam Baihaqi mensandarkan akan itu perkataan kepada Imam Ahmad ibni Hanbal. Dalam kitab akidah tu Imam Baihaqi pun isyarat gitu juga, terutama dalam al-i'tiqad bagi dia dan dalam asma' wa sifat yang dia tulis dan sebagainya. Wa sahahahu Syekhul Islam an Ahmad, dan mensahkan akan ini risalah sanad dia tu Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala daripada Imam Ahmad ibni Hanbal. Makna kata sabit sungguhlah kata risalah ni daripada tulisan yang terima oleh tokoh-tokoh ulama. Walam yusma' min ahadin min mutaqaddimi ashabihi wala mutaakhirihim ta'nun fihi. Mana tidak didengar daripada seorang mana-mana pun daripada orang hak dulu, makna kata generasi awal yang dekat yang belajar dengan Imam Ahmad ibni Hanbal daripada pengikutnya, dan tidak juga didengar mari daripada hak mutaakhirin itu, mutaakhirin mazhab ni mazhab Imam Ahmad ibni Hanbal ni ta'nun fihi, mai dok kritik pada nisbahnya ini risalah kepada Imam Ahmad ibni Hanbal. Cuma hak kita nak tengok mari orang hak mengkritikkan sanad ke mengkritikkan akan ini kitab ni daripada pihak ahlul kalam dan ahlul falsafah. Kerana mereka ini memanglah dia tak sejalan dengan jalan athariyah, jalan para pendapat-pendapat ulama yang duduk di atas bantasan landasan Alkitab wa Sunnah mengikut mazhab salaf. Kerana masyhur di kalangan mazhab salaf talaknya ilmu kalam dengan ijmu' mereka. Dengan ijmu' mereka, sehingga Abi Yusuf pengikut ataupun kawan bagi Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala kata al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Tu dia beri makna, dia penegasan dia, beri pendirian dia, kata orang reti dengan ilmu kalam adalah orang jahil. Orang jahil dengan ilmu kalam adalah orang yang reti. Dengan sebab itu kita mauqif kita lah, pendirian majlis kita ni, kita tak tolak dalam arti kata kita tak tolak mengketepikan langsung sampai kita tak reti ilmu kalam, itu bukan. Amba sendiri belajar ilmu kalam 10 tahun lebih. Tetapi kita belajar li ajli al-wiqayah. Kita nak jaga. Bukan li ajli i'tiqad, bukan kita nak buat pegang ni. Kita belajar. Coba kita tengok dalam kitab-kitab tokoh-tokoh ulama kita, umpama Ibnu Qayyim ke, Ibnu Taymiyah ke, dan apa nama lagi daripada tokoh-tokoh ulama, Abul Wafa Ibnu Aqil dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama, dia ada pembincangan dia. Kerana pembincangan dia terhadap ilmu kalam tadi itu menunjuk kata mereka ini adalah orang yang mahir dalam masalah ni. Tapi dia tak ambil wak pegang ni. Kita belajar ni bukan makna kata kita nak wak pegang ni belaka. Terkadang kita belajar untuk kita nak jagakan diri kita daripadanya. Nak tengok jalan ni, jalanan yang dia berjalan tu lagu mana, supaya kita tadi itu menyelamatkan diri kita dan orang yang duduk bawah kereta kita. Hak nak jadi ketua dalam masalah ni, nak jadi kaki depan, kena reti ilmu kalam. Tapi tak usah buat pegang lah, sebab itu bukan pegang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu memang dah. Tetapi kita belajar untuk kita nak jagakan celah mana, bucu mana
yang dia duk sikukan, dia duk lutukkan akan Al-Quranul Karim, akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantah Quran, bantah hadis dan sebagainya. Kita belajar untuk kita nak jaga. Itu utamanya bagi mereka yang nak jadi kaki depan alim ulama pula. Adapun awamun nas mengaji hak salah lalu. Lepas tu tak sah tekan dengan orang, tak sah buku dengan orang, kita nak pegang kerana kita nak amal dengan Tuhan. Itu yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam Usulis Sunnah di sisi mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah, yang kita duk mengajar tiap-tiap hari Sabtu bagi mereka yang mari mengaji di tempatan kita ini. Ini adalah disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab nama Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Ada dalam kitab tu Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, dia sebut akan ini perkataan ini kitab. Kemudian berkatanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, dia kata wa dzakarahu sa'iru ashabi Ahmad, telah sebut akan ini kitab oleh semua pengikut-pengikut ashab. Ashab ni makna orang duduk dalam talian mazhab Hanbali. Pakat sebut belakang. Maka kita orang hak kama dia ni, hak muasarah ni lah daripada ahli kalam yang mari duk tashkik, makna mensyakkan, meragu-ragukan, itu tidak ada alasan. So umpama mereka meragukan kitab Al-Ibanah, kata tak sabit daripada Abi Hasan Al-Ash'ari dan sebagainya, sebenarnya itu adalah dakwaan yang semata-mata dakwaan. Tidak ada penerangan, penjelasan, bukti, keterangan, dalil, tak ada. Tak kuasa mereka itu hak duk kata lagu tu nak bawa data keaslian kitab kepada ini ummah. Sedangkan mereka itu dakwa kata yang ada di tangan umat Islam adalah perkara yang dikena ubah. Apabila kata benda tu kena ubah, pasti kena ada hak asal. Hak asal tu duduk di mana? Kalau tak ada hak asal, bagaimana kita nak kata hak duk ada ni berubah? Ukuran kita, akal fikiran kita tak boleh nak terima, dengan logik itu tak boleh nak terima. Tapi kenapa orang boleh terima juga? Kerana ta'assub, kerana buta dan tuli, kerana tutup mata, tutup pandangan, tutup hati. Itu sahaja. Nampak tu tak? Itu sahaja. Dan berkata Al-Imam Al-Allamah As-Safarini, tokoh mazhab Hanbali juga, dia kata di dalam kitab Lawami' Al-Anwar. Lawami'ul Anwar, hamba pernah juga mengaji kitab ni masa duk mengaji dulu. Dia katakan, qad qara'nahu wa ruwinahu an ulama' mu'tabarin wa fudala' ar-rasikhin wallahu waliyul muttaqin wa qad dzakara kitab al-imam Ahmad a'immatul madhahibi wa naqala minhu ashabuna qadiman wa haditha. Ni Imam As-Safarini sebut di dalam kitab Lawami'il Anwar. Dia kata, dan sesungguhnya telah baca oleh kami akan itu kitab. Safarini ni mu'tamad lah di sisi mazhab Hanbali itu. Mu'tamad, mana kata orang yang hebat lah, mana kata tokoh ulama. Tokoh ulama dalam mazhab Hanbali, kalulah tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i kita seumpama Imam Nawawi ke, seumpama gapo lagi Rafi'i ke sebagainya. Makna kata tokoh-tokoh ulama. Nampak tu tak? Itu dia. Karena kita rakyat dah mazhab kita ni adalah mazhab rasmi, hak kita jalan, kita ada mazhab, akan tetapi kita tak ta'assub kepada mazhab. Kita tak ta'assub kepada mazhab, kita tak tolak mazhab. Ulama kita tak pernah dah hajar so tolak mazhab, hak kita belajar mari. Ada pun orang nak kata lain daripada ni, dia pergi jumpa pendapat hak mereka tak sama dengan kita, walaupun akidah dengan kita, sama-sama akidah salaf, tapi dia tak mau mazhab masalah. Dia tak boleh nak ambil perkara tu melazimi kita. Supaya orang mazhab khalaf. Dalam khalaf tu bukan tak ada khilaf, ada khilaf di kalangan dia. Kalau zaman dulu kita duk dengar, nak apa? Ada mustahil qadim, tak mustahil qadim, sama-sama dia juga.
Maka tak boleh kita nak melazimi pergi mari. Cara kita nak membersihkan diri daripada kezaliman yang mereka itu suka menzalimkan kita, orang-orang yang berpegang dengan mazhab salaf. Tapi kurang dah. Kurang dah hari ni, kurang sangat dah. Tetapi kita kena royak supaya nak kita tahu. Ular ni kita kena, kalaulah kita nak ambil nyawa dia, kita ambil habis. Katak kepala dia. Jangan dia kata ika. Kata ika jemua aimbungnya hidup pula. Ya gitulah cara-cara ilmu pengetahuan ni kalau kita pegang. Nabi ajar kita lagu tu. Nabi kata apabila aku ni buat keputusan tak nak buat satu perkara, aku kena buat jadi. Ya lagu tu. Nampak tu tak? Pendirian kita kena kejak, kena kemah. Dia kata sesungguhnya kami telah baca akan ini kitab. Ni ulama kata. Ni cara kita nak lawan kemukakan, nak lawan di sini makna kata kita nak bangkitkan akaknya kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Bukan dok lawan dengan dok mengata kat orang seumpama hak dok mengaji dengan tok guru hak tak erti bergapo berih-berih itu. Tak adil lagu tu. Nampak kita ya kita kena tahu kata perangai anak murid ni timur daripada tok guru. Kalau tok guru pesen tak pakai berih-berih tadi tu biar anak murid berih. Nampak tu tak? Dok kata kau orang tu, kata kau orang ni, biar dok kata lagi. Biar dok kata lagi. Jangan kita masuk di dalam rancangan mereka. Kita senantiasa tengok alasan. Kecek dengan alasan. Gapo. Karena saya kata orang dalam negara kita kecek Jawi ni ya ada akal fikiran dan cara boleh nak kira tu tinggi. Hak bawah-bawah tadi itu biar dok lah. Tak ada gapo. Sebab gapo? Sebab dia duk ngaji dengan tok guru hak akal tak urut. Nampak hak akal tinggi-tinggi walaupun beraliran dengan mazhab khalaf diri, tapi apabila ia bukakan akal ia luas. Hati ia pandangan ia luas. Mereka ini berilmu, mereka ini beradab, mereka ini pandangan luas, mereka berbagai-bagai sifat kebaikan yang ada pada mereka walaupun akidah mereka tak sama dengan kita. Ini adalah kehormatan di antara kita satu sama lain. Tetapi hak teruk-teruk tadi tu kesan daripada guru hak tak urut, akal tak ada. Hak tu tak? Tu saya nak royak bukan nak kata dak, nak terbiahkan orang kita sebagai orang sunnah, we tahu kata cara tadi itu lagu mana. Cara lagu mana. Saya royak dah kata kalaulah adanya orang mana-mana pun ada huraian saja, bukti, fakta tak ada, tak usah dengarlah rugi masa. Walaupun kita nampak dengan dia hurai tapi fakta tak ada sah. Rugi. Nampak tu tak? Orang panggil sihir huraian. Boleh jadi kita nampak yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Kita nampak ia gerak, sebenarnya tak ada bergerak pun. Yukhayyil, mengkhayalkan. Dengan sebab itu cara kita nak mengaji dengan hak sebenar kena ada bukti. Baca mari dalam kitab mana? Waktu baik ibarat mari. Apabila waktu baik ibarat mari pada kitab, kalau benda benar pasti ia tetap benar. Kalau benda tak benar, orang cengah boleh. Sebab itulah ahlul batil yang nak hurai saja. Hurai. Alasan ada. Waktu baik alasan sifr. Tak naik. Seolah kata benih yang taknya numu. Tak naik dah. Benih tak naik. Benih apa? Kalau bahasa petani panggil benih apa? Dah tak ada. Tak ada boleh nak kira dah. Habis umur lah kita kecek. Tanihlah tanuh setara mana tak naik dia habis dah. Ya gitu dah. Sebab tu mereka takut kepada ahli sunnah wal jamaah. Sehabis-habis takut. Kenapa? Kerana kita pegang hujah. Walaupun kita tak ramai, tapi kita adalah kualiti. Orang yang bukan sunnah, tapi ramai, tapi tak kualiti. Ini khuzha qa'idatan. Ambil kaedah ni, pergi pakai. Cuma jangan takabur, jangannya megah, jangannya kita ambil perkara tadi itu, giwat menyakiti orang yang tak faham seperti kita. Jangan. Kerana orang yang tak faham seperti kita, kita kena rahmat terhadap dia. Kita kena mengajak dia, mengajar dia, sabar dengan dia. Hak ambil royak tadi sebagai pendirian kita. Pendirian kita duduk dalam dada kita, duduk dalam pahaman kita, duduk dalam diri kita. Ya tak ada orang. Ini tepat dia. Nampak tu tak? Lidah kita kena jaga. Kalau kita mukmin sungguh, jaga lidah molek. Muwajahah, we kena. Hak mananya musuh Allah Subhanahu Wa Taala, hak tu hak kita kena
menggunakan lidah kita. Hak mana? Ya bukan musuh Tuhan tapi ya tak tahu, ya tak faham, ya tak sapa hidayah, tak gatu tak kan. Sabar. As-sabr, kena sabar. Nampak tu dah? Ini adalah pengingatan. Apabila kita ngaji kitab salaf, tok guru kena beri peringatan lagu tu. Tak boleh kita lepas gitu. Pasti kita kena tambih, kena beri peringatan. Kami membaca akan itu kitab dan kami meriwayat akan itu kitab. Riwayat mari. Ada sanak siapa kepada tokoh-tokoh ulama is-salaf. Yang daripada hamba siapa kepada Imam Ahmad, alhamdulillah ada. Musalsal orang panggil kata mazhab al-Hanabilah, mazhab Hanbali, musalsal mazhab Syafi'i pun ada. Makna kata bersanak, bersambung orang fuk mazhab Hanbali belaka sana siapa kepada Imam Ahmad. Ha ni sanak fuk Syafi'i siapa ke Imam Syafi'i. Ya gitu cara orang ngajilah tu. Tapi tak apalah. Kita ada orang-orang umpama tu jadi tepat asas bagi umat masyarakat. Okeylah, tak ada masalah tu. Yang meriwayatkan akan ini kitab daripada ulama mu'tabarin. Ulama mu'tabar ni mana? Ulama yang ada fakta dalam masalah percakapan. Ulama yang ada bukti, keterangan, dalil apabila ia bercakap. Tu mu'tabar. Dia mengajar orang, dia tak wari khurafat kepada orang. Nah, dia tak gunakan bahasa hak ulama tak guna. Menyapung dalam masjid ke, kecek lekeh kepada orang ke, membodohkan orang ke, tak mempelekehkan orang. Bukanlah tu. Dia bercakap dengan ilmuwan, keilmuan dia. Tapi apabila orang tidak di atas dia, yang nak gunakan perkataan itu, harus bagi dia. Kalau yang mengajar, dia rakyat dengan molek. Tapi kalau orang tada di atas dia, yang nak guna katik bahasa tu, tak ada. Tuhan mengharuhkan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Seumpama, jangan lebih. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau dia menyakiti kita, kita balaskan sekadar mana dia itu. Jangan lebih. Sebab tu kena orang yang alim cara dia. Letakkan perkataan itu dan ini. Itu dah. Itu dia. Wa fudala ar-rasikhin, dan hak mulia-mulia, ulama-ulama hak mulia. Rasikh. Apa makna rasikh? Tetap. Hebat sungguh. Ada keilmuan sungguh. Bukan makna pura-pura. Nampak tu tak? Bukan makna pura-pura. Nampak Quran duduk depan mata dia 30 juzuk, seperti yang nampak Fatihah. Seperti yang nampak Qul huwallah, nampak duk sini. Tu mana rasikhin fil ilm. Tu kita rayak dengan mafhum dah tu. Nampak tu tak? Nampak gupah dulu gapo-gapo dia. Tu rasikh, makna kata tetap pendirian tu sah keilmuan dia, keahlian dia, kepakaran dia dan sebagainya, gitu. Amal ibadat dia sebagainya. Ya gitu cara. Wallahu waliyul muttaqin. Allah lah sebagai wali bagi orang yang bertakwa kepadanya. Wa qad dzakara al-kitab al-imam Ahmad a'immatul madhhab. Dan sesungguhnya telah sebut akan ini kitab ni lah bagi Imam Ahmad ibn Hanbal ni oleh tokoh-tokoh ulama mazhab. Al-madhhab di sini mazhab Hanbali. Al-ahli dzikri di sini mana ahli dzikri mana mazhab Hanbali. Wa naqala minhu ashabuna qadiman wa haditha. Dan menakalkan ilmu tadi itu daripada Imam Ahmad oleh pengikut kita qadiman wa hadisa, dulu dan kemudian. Ya ada ashab dia, ada taliah dia. Sebab gapo mazhab pak ni boleh berkekal kerana ada ashab. Ashab mana kata orang awak kerja gati, lepas pada tok guru ni. Nampak tak tu? Sebab tu himmah kena tinggi dalam masalah kita nak kerja agama. Itu kita tengok dalam Lawami'ul Anwar juzuk pertama 67. Dan berkatanya Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh rahimahullahu ta'ala, ia kata wa huwa kitabun jalilun la yastaghni anhu talibul ilm. Kitab ni adalah kitab yang agung, yang hebat, yang tak tersunyi, mana tak terkaya daripadanya oleh pelajar. Pelajar ni kena mengaji, kena tengok, terutamanya orang mazhab, apa nama? Mazhab ahli sunnati wal jamaah pada pegang. Ingatlah,
Bak pegangi satu saja. Imam Syafi'i pebalah ning lah, Imam Ahmad pebalah ning lah, Imam Malik, Abu Hanif belah ni. Bak fiqh dia bercabangan. Nampak tu tak? Bercabangan. Itu nakwi kita faham. Bak pegangi satu saja. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Itu boleh kita tengok di dalam Majmu' Ar-Rasail juzuk 3 muka 120. Kemudian kita nak tengok mukaddimah sikit dah. Mukaddimah taqridat tu tak apalah. Situ tu ulama yawi akuwe. Tak ada masalah situ, kita nak tengok muka 13 tu. Muka 13 Bismillahirrahmanirrahim. Yang nak baca ni panggil mukaddimah tahqiq. Muqaddimatut tahqiq, mana diperiksakan kitab ni oleh seorang seorang ustaz lah, yang dia tadi itu ada keilmuan dia, ada kebolehan dia lah, ada kebolehan dia. InsyaAllah kita akan khabar kepada umat kita tadi itu pada masa yang lagi akan datang. Kita tak ada bawa datang sini ni. Mari kita tengok muqaddimah at-tahqiq dulu mula-mula. Cuma kita ingat kitab ni ada tahqiq. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Bismillah ni kena tambih, kena ingat kata dia adalah satu perkara yang kita nak mengambil berkat dengannya apabila kita nak mulakan pekerjaan kita. Berdasarkan ini perbuatan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan mula Bismillahirrahmanirrahim ini adalah perbuatan Nabi. Nabi nak buat gapo-gapo, dia tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nak tulis risalah gapo nak hantar ya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis qauli la yubda'u kullu amalin zibalin tuka la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar atau ajzam atau aqta. Tadi itu tu hadis fihi dha'f. Hadis tu adalah pertikai oleh ulama hadis terhadapnya. Tapi hadis tu kalaulah kita nak jamuknya, nak hipungnya, turuk dia semua, jalannya dia, ya tak lari daripada Hasan li ghairihi lah. Hasan li ghairihi. Tapi tak turunlah kepada maudhu' tu. Walaupun begitu, hadis qauli ada dipertikaikan oleh ulama. Ada pun hadis fi'li tak ada pertikai. Nabi buat lagu tu. Maka dalalah hadis fi'li dengan dalalah hadis qauli, dua ni adalah tak sama. Karena qauli ni lebih kuat daripada fi'li. Sebagaimana kita belajar di dalam usul al-fiqh, dalam masalah cara kita nak faham dasar-dasar ilmu agama ni, ya kena ada tu. Kesimpulan makna kata kita nak kecek masalah agama ni kena banyaklah sikit. Cukupnya alat-alat dia supaya kita tadi itu tak terlari daripada terlari daripada dasar Islam hak asal. Dengan nama Allah, pakai bal isti'anah lah. Makna kata aku minta tolong. Aku minta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka muta'allaq dia tu ulama dia beri jagalah. Beri jaga seolah kata kalau kita nak takdir, am pun boleh, khas pun boleh. Am pun boleh, khas pun boleh. Kalau kita kata am, abtadi'u, makna mula aku. Kalau nak takdir khas, u'allifu, tulis aku. Makna kata bismillahi u'allif, dengan nama Allah aku mulakan tulis aku ni. Makna aku mula tulis aku ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dengan nama Allah aku mula. Aku mula ni makna kata dengan cara umum, mula ni. Cuma ulama ada membahaskan tentang ini masalah tu, dia kata takdir khusus lah lebih utama daripada kita takdir hak am. Sebab ini ada dalalah kita kata kita nak tulis buku, waris hak khas. Maka kalimah alifu tu lebih baik daripada abtadi'u, mula. Ataupun lain pada itulah ulama-ulama
Banyak duk royak, duk sebut masalah ni. Cuma kita kita bahas dah lah di dalam kitab turas kita duk mengaji nak malai dengan duk belajar, duk mengajar kepada anak murid kita tiap-tiap malai tu. Sakut pak nang musarah balarah gapo tu syukurlah. Tapi hak ni kita nak lalu sahaja. Nah, nak lalu sahaja sebab bab tu kita terkadang orang awam tadi kita nak ngaji kitab salah ni duk lekat situ tu. Jadi kata kita bawa dah kata kita ni nak faham tadi tu jadi sukar jadi payah. Serahkan urusan tu kepada kepada ahli dia. Cuma saya sebut sebagai laluan saja. Laluan kita nak lalu supaya kita tadi itu biasa dengar. Nampak tu tak? Biasa dengar tik pun tak apa. Dan di sini ni, ia nak royak gapo pula sini, cuba kita pakat tengok. Dia kata, dengan nama bagi Allah. Allah ni panggil isim yang menunjuk di atas zatil aliyah. Zat yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Makna kan? Makna Allah Subhanahu wa taala ni nama bagi Tuhan. Nama tu menunjuk di atas Tuhan belaka, tapi nama bagi Tuhan iaitu Ismullahil A'zam. Mana nama hak besar kali bagi Tuhan iaitu Allah. Allah. Kita pun tahu dah lam ni huruf lin, tetapi kita tafkhim di sini ni kita mengkuatkan di sini li ta'zim. Kita baca pasal tebal ke Allah, kita baca tebal gitu, tak baca Allah gitu. Buat apa? Kalau orang tanya. Terkadang kita tanya diri kita kenawilah jawab kepada diri kita. Kerana tafkhim di situ li ta'zim, untuk nak membesarkan. Keluar tu baik pada kaedah lah tu. Tapi tak apalah. Tak ada masalah lah, kerana diterimakan dengan seluruh. Dengan itu pendapat tu oleh seluruh para ulama al-Islam. Tak ada piada ingkar dalam lagu tu. Tu dia. Nawi kita faham dan jelas perkara yang amba nak kemukakan di sini. Seterusnya Ar-Rahman ni nama Tuhan tu. Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk di atas sifatir rahmah. Yang menunjuk di atas sifatir rahmah. Nampak tu tak? Ar-Rahim juga nama Tuhan yang menunjuk di atas sifatir rahmah juga, tapi Ar-Rahman sifatir rahmah am dan Ar-Rahim sifatir rahmah khas. Ada am ada khas pula. Orang semua hak boleh duduk atas muka bumi ni, faminkum kafirun wa minkum mu'min, setengah daripada kamu orang beriman, setengah daripada kamu orang tak beriman, duk boleh duduk senelene ni dengan sebab Tuhan bersifat dengan rahmah al-am. Nama dia Rahman. Dengan sebab Tuhan itu merahmati semua. Siapa kau orang kafir pun boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh pakai, boleh duduk, boleh tu, boleh ni. Dengan sebab Tuhan bersifat dengan ar-rahmatil rahmah al-am. Nama dia Rahman. Adapun ar-Rahim sifatul rahmah khas bagi orang mukmin sahaja. Apabila boleh masuk syurga esok, kita akan boleh masuk dengan rahmat Tuhan juga, tapi rahmat Tuhan al-khas. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Kamu tak akan masuk seorang pun di kalangan kamu itu di dalam syurga dengan sebab amalan kamu. Dengan sebab dengan amalan kamu, bukan dengan sebab, dengan amalan kamu. Pakai ba di situ, pakai ba lil iwad. Mana kata nak adu amalan kita dengan apa hak Tuhan nak balas? Tak ada. Tak ada lah tu. Tapi kalau pakai balis sababiyah, ya qira'a udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuk oleh dalam syurga itu dengan sebab pakai balis sababiyah tu. Hak ni dipanggil balil iwad. Mana aku buat lagu ni Tuhan, aku buat sebab aku buat ni sebab Tuhan balaskan syurga. Hak mu buat tu nak banding dengan syurga tak leh. Hak kita buat sikit saja nak banding tak leh harga. Salah tak? Duit kita ni nak beli tak leh. Karena benda yang kita nak beli tu sangat mahal sangat. Kalau gitu, wi hadiah. Karena nak mulia. So, umpama Quran tu lah. Asal tak jual beli. Sebab nak jual beli lagu mana kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harga nak pukul harga kalam Tuhan. Nak pukul tak boleh. Tapi, keadaan itu berubah. Jadi kalih. Ya gitu ya. Cuma kita niat atau tak apalah, kita
go nak bayar go tobok dia, go cetak dia, go kertas dia ke apa kata. Tapi nak adu, tak boleh nak adu. So saya nak misal nak wi peheh. Nak wi peheh. Kata gapo kau kita tak boleh nak masuk dalam syurga dengan sebab amalan kita, dengan amalan kita. Buat apa? Kerana hak kita buat ni nak pergi adu dengan hak Tuhan, nak wi kita tu nak adu tak boleh. Dia mau tanya seperti apa? Seperti nak jual, nak beli Quran dengan duit kita, dengan pitih kita. Nak beli tak boleh. Tu peheh tu tak? Ni nak buat kita peheh. Apabila kita ngaji ni, apabila kita peheh, kita sendiri jadi terbuka. Cerah sendiri. Apabila kita cerah balik dalam, orang lain ada tepi kita boleh cerah. Ada bimbang kita gelak ni. Apabila kita gelak, nak cerah kau orang. Tu masalah. Nampak tu tak? Dengan orang mukmin itu rahmat khas. Sebab tu Tuhan kata, royak pada Nabi kata, tak masuk syurga seorang kamu dengan amalan. Illa may yataghammadanillahu bi rahmatihi. Malaikat siapa ya Allah SWT merahmati, mengkurniakan kepada dia dengan rahmat Tuhan. Rahmat tu sebenarnya rahmat mana? Rahmat khusus. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Tuhan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan didapati dan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beriman rahimah, sangat siaplah. Tu nak kita faham. Itu tepat yang kita kena faham tadi itu, supaya nak kita tak jadi lari daripada faham hak sungguh. Itu adalah bismillahirrahmanirrahim dengan cara ringkas tu lah dah. Cara ringkas. Kemudian muqaddimah asyarih lah kita kata, muqaddimah syarih ataupun muhaqqiq. Boleh juga al-muhaqqiq ataupun muqaddimatus syarih. Dia kata alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi almuttaqina ila mardatihi sabila. Ya tak maf'ul belakang. Sebenarnya jumlah kalau nak kalau asal lah, asal cuma dia takhirkan supaya nak jadi masuk dengan sajuk. Ilmu apa yang kata badi' tu nak sambung masuk molek, turun dengan lam belaka. Nanti kita tengok dia turun dengan lam belaka. Ni adalah orang yang ada balarah dalam masalah tulis. Asalnya alhamdulillahilladzi sahala sabilan li'ibadihi almuttaqin ila mardatihi. Asal kok tu. Tapi ya dak, tak tulislah tu. Ni yang panggil hakut takhir wa taqdim. Kalau kita ngaji dalam balarah gitu. Nampak tu tak? Ya gitulah. Segala puji. Maka al di situ al lil istighraq. Mana kata segala puji mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Pakai al haduk di alhamdu tu al istighraq, dan pakai lam, pakainya lam yang ada di Allah taala lillah tadi itu listihqaq. Sebab tu kita terjemah segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Kalau kita nak sempurna makna gitu. Mana segala puji tadi itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan puji diri dia dalam Quran. Da limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Tuhan puji diri dia tu. Siapa lagi pergi jawab raja hari ni pia jadi raja hari kiamat ni. Pakasnya bilicing tak ada jawab soreh pun. Nampak tu tak? Tak ada pia jawab soreh pun. Tuhan sendiri jawab. Jawab tu untuk nak mempujikan diri dia, nak mengagungkan diri dia, tak ada apa. Sifat puji diri ni Tuhan, ya tak apa. Kita nak puji tak boleh. Kita tak boleh puji diri kita. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan duk puji diri, jangan duk membersihkan diri. Tuhan tahu pihak takwa. Kerana apa? Kerana kita terkadang kita puji diri kita bukanlah tu kali. Haduk kiranya di hati dalam tu. Sebab tu nak puji diri tak boleh. Orang lain puji tak apa. Bahasa orang tua dia kata jangan dak akid diri. Orang lain akid tak apa. Barulah kita naik. Kena. Tak ada salah. Orang tua kecil lagu tu betul. Nampak tu tak? Ada Allah Subhanahu wa taala puji terhadap hamba dia. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba aku iaitu orang yang apabila salah mengingati aku, minta ampun kepada aku. Semua tak kira. Walaupun ayat tu
setengah ulama kata Nabi Daud alaihi salam, setengah kata Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tak apalah. Nak ayat tu Tuhan puji hamba dia. Ada, ada. Terkadang hamba puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghenggakan, yang menghilangkan daripada dada-dada kami ini kesusahan, serabut, pusing. Puji Allah taala. Hak kita ada puji itulah. Alhamdulillah kita boleh gapo, alhamdulillah kita tak boleh alhamdulillah ala kulli hal. Itu makna kita puji Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita puji sama kita. Tak, terkadang kita puji sama kita. Oh, demo tu gak gitu, demo tinggi ni kita puji. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, wa kana abuhuma salihah. Didapati bapak kedua-dua budak ni adalah orang yang soleh. Dalam Ashabil Kahfi tu kan. Tu mana makhluk puji sesama makhluk. Maka semua perkara yang diistiqra'kan oleh alim ulama kita di dalam Al-Quranul Karim itu, nak royak kata gapo? Nak royak kata kita ni kena tahu kata semua perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan hak kita dok kata tadi, hak keluar tu pada lidah kita ni naik kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Klik pada ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah perkataan yang baik-baik tadi itu dan amalan-amalan yang baik tadi itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana kata alhamdulillah. Apa gitu? Hak tu hak dipahamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebarkan ilmu pengetahuan itu kepada umat manusia. Lepas tu kita tak usah banyak dalam arti kata kita nak duduk sini sekarang. Tak, kita pergi pula. Banyak doa ni sampai jadi lemah. Supaya kita apabila kita gali telaga, jumpa dah air dan tak ada keruh dah, bersih dah. Nak gali tambah pula. Lemah. Ya gitu. Nak gali temuh dunia. Ya temuh patak bombing tu. Boleh kena gali tapi apa faedah? Ni apa yang mutanatti'. Mutanatti' ni mana ya kelajak. Kelajak dalam masalah ke apa? Dalam masalah nak cari kelajak. Tu tak boleh. Segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allazi, Allah taala tu siapa? Allazi sahhala. Allah taala yang memudahkan li'ibadihil muttaqin, bagi hamba-Nya yang bertakwa. Masya-Allah. Allah Ta'ala memudahkan bagi kita tadi sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa. Mudahkan apa? Mudahkan sabilan, jalan tadi itu. Mudahkan jalan limardatihi. Tu cara terjemahlah tu. Kena buhkan sabilan tadi itu lepas daripada muttaqin. Barulah datangkan ila mardatihi, balik belakang tu supaya nak mensempurnakan makna. Cara kita nak terjemah kena tengok juga uslubil Arab tadi, uslubil Arabi tadi itu kita kena tengok jadi jelas cara kita nak takkan makna satu ke satu tu supaya nak mengeluarkan makna daripada al-ibarah, daripada ibarat yang dituliskan oleh warasatul anbiya, kena dengan tepat dia. Kena dengan tepat dia. Yang memudahkan bagi hamba yang bertakwa akan jalan menuju pada mana? Menuju kepada keredaannya. Allahu Akbar. Apabila kita dapat keredaan Tuhan, nak apa lagi? Memadai dah lah. Tuhan apabila reda terhadap hamba, ikut hamba nak gapo? Ikut hamba nak gapo? Ya nak wih belakang. Allah, hak ning hak nak. Radhiyallahu anhum wa radu an. Bagi kita dengar khatib kita baca radhiyallahu anhu wa ardahu. Apa makna? Allah Taala meredha terhadap dia dan dia itu redha terhadap Allah. Allah. Jadi molek. Jadi seolah kata gapo orang panggil kata masuk molek di antara khaliq dengan makhluk.
pada sifat keredaan. Wa awdaha, dan Allah Ta'ala lah yang membuka, yang menjelas, lahum ay li'ibadihi, bagi hambanya, tariqal hidayah, jalanan hidayah. Hidayah ni mana petunjuk. Hidayah ni mana petunjuk. Kita kalau tak ada hidayah, nak kita tak kena. Mata kita celek lah luas secara mana, tapi kalau dalam gelap, gelita, tak nampak gapo, nak pergi kena tak? Tak kena. Boleh juga jalan, tapi sepak. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Jadi tak sempurna lah perjalanan kita. Begitulah manusia nak pakainya agama, nak pakai hidup. Kalau tak ada agama, tak boleh. Tu tepat dia. Wa ja'ala ittiba'ar rasuli 'alaiha dalila. Dan Allah Ta'ala itu bukan sekadar buka jalan hidayah, dia menjadikan ikutan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya, di atas apa? Yakni di atas jalannya hidayah tu dalilan, akan dalil. Makna kata dalil kata kita jalan kena dok tak hidayah, gapo? Kita jalan belakang Nabi kedok. Pada mata Nabi kita wafat dah, nak jalan lagu mana belakang dia? Bukan maksud hak qarib, kita nak hak ba'id. Lagu mana? Jalan di atas sunnah hak dia tinggal kita kedok. Kerana Nabi kata dalam hadis yang sabit, lagi kita akan mengaji, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Ayolah tu. Aku tinggalkan kamu, wahai umat aku, di atas landasan yang jelas. Sunnah aku. Malam seperti siang. Cerah. Nisbah kata cerah. Tak ada kesamaran. Itu dia. Wattakhadhahum abidan lahu. Dan Allah Ta'ala itu mengambil hamba-hamba tadi itu sebagai hamba. Baginya bagi Allah. Mana Tuhan mengambilkan kita ni sebagai hamba. Ambil lagu mana? Pilihlah. Pilih orang yang beriman tadi tu sebagai hamba bagi dia. Seumpama Tuhan ambil orang yang wa yattakhidha minkum syuhada, itulah Tuhan mengambilkan daripada orang yang beriman tadi itu sedikit, satu jumlah, satu kumpulan mereka yang mati syahid. Macamlah. Fa aqarru lahu bil ubudiyah. Maka mereka itu hamba hak Tuhan mengambilkan. Mana Tuhan pilih tadi itu, pakat mengaku bagi Tuhan itu bil ubudiyah. Apa makna bil ubudiyah? Makna kata aku ni hamba Tuhan. Hidup mati aku, semaya zakat aku lillahi rabbil alamin. Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Walam yattakhidhu min dunihi wakila. Dan tidak mengambil mereka itu, para manusia yang beriman, yang bertakwa, yang ada di atas jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada mengambil mereka itu lain daripada Allah Ta'ala itu wakila. Apa makna wakil? Kita nak serahkan diri. Tak. Ambil hanya Allah Ta'ala. Tak serah diri kita kepada yang lain. Mana tak ibadat diri kita kepada yang lain. Wa kataba fi qulubihimul iman. Dan Allah Ta'ala itu catatkan di dalam hati-hati mereka yang beriman akan iman pula. Allah. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Keterangan di atas keterangan. Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah Ta'ala menyokongkan mereka itu dengan wahyu daripadanya. Ruhim minhu ay wahyun minhu. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalimah ruh ni itlaq di atas wahyu. Mana Tuhan kata, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itu ayat tu. Demikian itulah kami wahyukan kepada kamu ruham min amrina. Wahyu daripada urusan kami. Masuk wahyu Tuhan itu Allah Ta'ala utuskan mari kepada kita. Allah min amrina, daripada urusan kami. Mana urusan kami hanya jua waktu wahyukan kepada wahai manusia. Tuang tah nabi, tuang tah kita juga. Itu makna. Lamma radu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Tak kala mereka itu
redha akan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Allah. Apabila mereka itu redha kata Tuhan tu, Allah Ta'ala tu Tuhan, Rabb, yang ada cara, yang merazki, yang menghidup, yang memati, yang mengada, yang meniada, yang mengangkat, yang menurung, yang memulia, yang menghina, Allah Rabban. Mereka itu redha kata, ya Tuhan aku, Allah Ta'ala tu Tuhan aku. Wabil islami dinan, dan mereka itu redha terhadap agama Islam itu sebagai ajaran hidup. Nak faham ni payah. Allah. Ilmu gapo-gapo ni hak penting nak faham. Apabila faham, sekurang-kurang dia ada kesedaran. Apabila manusia ada kesedaran, ada tarik ke. Apabila ada tarik ke, dia boleh tegahkan diri dia daripada kejahatan. Tu. Ya berasa nak rapat dengan agama, ya berasa tak sing, hak tak molek, ya gitu ya. Ya jadi boleh cegah diri dia daripada kejahatan. Dengan fikiran hak tu hawi ke dia. Sebab cahaya iman wal Islam ada dah di dalam akal fikiran dia, hati dia, diri dia. Sebab tu al-fahm, faham tu penting. Faham tu penting. Wa bi Muhammadin rasulah. Ai radu bi Muhammadin rasulah. Mereka itu meredai akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Sebagai apa? Sebagai rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita sebagai umat Islam kena faham sini. Kena faham di sini. Itu adalah khutbah mula-mula. Khutbah syarah mula-mula. Nah, khutbah syarah mula-mula. Dan insya-Allah kita akan baca sama pula khutbah ni pada khutbah yang kedua. Walhamdulillahilladzi aqama fi azminatil fatarati may yakunu bi bayani sunanil mursalin kafila. Nanti insya-Allah kita akan tengok bersama. Kitab ni kita akan bacalah. Kita akan baca satu persatu hingga khitamkan kitab biidznillah taala. Ni sebagai muqaddimah. Muqaddimah kita nak tak asah jadi molek, faham gapo jadi jelas. Apabila kita masuk isi kandungan kitab, insya-Allah kita akan faham akan isi kandungan kitab dengan cara bagus dan baik. Maka malam ni sekadar inilah sahaja sebagai permulaan kita nak ngaji apa nama kitab baru ni. Kitab baru ni tiap-tiap malam lah biidznillah taala. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan beri taufik pada kita supaya kita boleh sama-sama mengajikan kitab ini tiap-tiap malam biiznillah taala. Maka jangan terlupalah esok hari itu ada pengajian kita sebagaimana maklum bagi mereka-mereka yang senantiasa ada ikuti kita di tempat apa nama yayasan kita inilah. Boleh kita main ngaji di tempat kita bersama dengan amba dan kawan-kawan dan ikhwah-ikhwah kita dan akhwat kita pun ada juga yang hadir sekarang lalan ini akan baca kitab beberapa kitab dalam itu sebagaimana muqarrah kita telah tahulah. Maka sekadar itulah pada malam ni as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.